Sekarang mengenai perang Rusia-Ukraine, Menteri-Menteri Luar Negara Kesatuan Eropah sedang bermesyuarat di Cyprus untuk membincangkan pendekatan terhadap sebarang rundingan pada masa hadapan dengan Rusia kerana Ukraine sedang mendesak Eropah untuk menjadi orang tengah memandangkan Amerika Syarikat kini memberi tumpuan kepada Iran. Menteri-Menteri Eropah dijangka akan membincangkan prasyarat untuk rundingan yang mungkin berlaku dan apakah matlamat Eropah sekiranya blok tersebut memutuskan untuk memasuki rundingan. Kremlin baru-baru ini berkata Presiden Rusia Putin terbuka untuk berunding dengan Eropah, manakala Presiden Ukraine Zelensky secara terbuka menyeru Eropah untuk menjadi sebahagian daripada proses diplomasi. Sementara itu, terdapat kebimbangan yang semakin meningkat di beberapa ibu kota Eropah bahawa perang itu boleh merebak ke luar Ukraine dan Putin mungkin memutuskan untuk meluaskan konflik tersebut. Baru-baru ini, Rusia telah membuat kenyataan terhadap beberapa negara Baltik, mengancam untuk mengebom pusat-pusat membuat keputusan di Latvia dan menuduh negara itu menempatkan pengendali drone Ukraine. Penggera serangan udara dibunyikan di Lithuania minggu lalu selepas drone Rusia yang disyaki menghampiri Belarus. Kini Ketua Perkhidmatan Perisikan Asing SVR Rusia mengubah naratif, menuduh Pakatan Tentera NATO sedang bersiap untuk konflik berskala besar di Timur. Bersama kita untuk membincangkan lebih lanjut, Lieutenant General Bersara Ben Hodges, bekas Komander Tentera Darat Amerika Syarikat di Eropah, menyertai kita dari Frankfurt. General Hodges, pegawai-pegawai Eropah mungkin bimbang, tetapi adakah ini ancaman sebenar dari Rusia? Mereka sudah pun menguji ketegasan NATO dengan menerbangkan pesawat di udara. Tetapi meningkatkan lagi tindakan berisiko mencetuskan eskalasi sebenar dengan negara-negara NATO. Adakah Rusia mampu untuk melakukan ini pada tahap perang sekarang? Baiklah Niko, saya rasa apa yang Rusia lakukan adalah cuba menakut-nakutkan negara-negara Eropah supaya mereka menarik balik sokongan terhadap Ukraine. Sokongan material serta sokongan diplomatik, sokongan teknikal, inilah perkara-perkara yang Rusia mahu lihat dihentikan daripada datang dari Eropah. Tetapi orang Eropah faham bahawa Rusia sentiasa akan mengancam mereka. Dan mereka juga faham bahawa cara terbaik untuk melindungi diri mereka daripada serangan Rusia adalah dengan memastikan Ukraine berjaya mengalahkan Rusia. Jadi saya tidak fikir mereka akan takut atau terhalang oleh ancaman terbaru Rusia ini. Untuk membincangkan kemungkinan peranan diplomatik berkaitan dengan perang ini. Apa sebenarnya yang telah berubah pada ketika ini? Kita ada mesyuarat Menteri Luar di Cyprus untuk membincangkan sama ada mereka mahu terlibat, apakah garis merah yang mungkin ada. Tetapi kenapa sekarang? Kenapa mereka datang ke meja rundingan ini atau bahkan membincangkan untuk datang ke meja rundingan? Saya rasa sebahagiannya sudah tentu adalah kerana mereka sedar bahawa Amerika Syarikat telah menarik diri daripada perkara ini. Maksud saya, Setiausaha Negara Rubio berkata baru-baru ini bahawa jika ada orang lain yang mahu ambil alih, mereka boleh ambil. Jadi, satu pengabaian sepenuhnya terhadap kepimpinan oleh pentadbiran AS ini. Dan sekali lagi, orang Eropah faham bahawa adalah untuk kepentingan terbaik mereka sendiri untuk membantu mencapai penamatan perang ini dengan kejayaan Ukraine menewaskan Rusia. Jadi, sejujurnya, saya tidak pernah faham kenapa orang Eropah tidak terlibat. Dan dengan cara yang lebih signifikan dalam usaha diplomatik sehingga kini kerana jelas bahawa pendekatan pentadbiran Trump sangat memihak kepada Atau mengambil perspektif Rusia, katakanlah, yang mana tidak akan menjadi hasil yang baik untuk Eropah. Jadi ini adalah keputusan yang tepat oleh para pemimpin Eropah untuk campur tangan dan memimpin rundingan kerana mereka yang akan menanggung akibatnya. Awak kata tidak semestinya ada ancaman sebenar Rusia akan masuk dan menyerang beberapa negara NATO ini. Tetapi bagaimana pula dengan tempat lain di Eropah? Bukan ahli NATO, bukan ahli EU, maha pernah diserang oleh Rusia pada awal tahun 2000-an. Saya bercakap tentang Georgia. Adakah Georgia boleh menjadi sasaran seterusnya memandangkan ramai penganalisis menganggap ini langkah berisiko rendah oleh Putin yang sebenarnya boleh menunjukkan kekuatan Kremlin pada masa ia memerlukannya? Sebenarnya tidak, itu soalan yang bagus. Tetapi sebenarnya Rusia, jika Anda melihatnya secara lebih luas seketika, Rusia sebenarnya sedang berperang dengan Eropah dan jiran-jiran mereka yang lain. Maksud saya, mereka tidak memikirkannya dari segi kinetik semestinya.
Tetapi mereka menggunakan segala-galanya daripada ancaman, pengintipan, sabotaj, maklumat palsu, dan ancaman penggunaan senjata nuklir untuk menakut-nakutkan jiran mereka. Pelanggaran ruang udara oleh drone, pemusnahan kabel dasar laut, dan saluran pipe. Inilah perkara-perkara yang mereka telah lakukan terhadap Eropah Tengah dan Barat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi sehingga negara-negara mencari jalan untuk bertindak balas dan membuat Kremlin menanggung akibat, perkara ini akan terus berlaku. Saya rasa memang ada kemungkinan mereka boleh beralih ke Georgia. Tapi sejujurnya, mereka sebenarnya sudah ada kerajaan yang mesra di sana dengan Parti Impian Georgia, yaitu parti pemerintah di Georgia. Jadi saya tak pasti apa manfaatnya untuk menggunakan kekuatan tambahan di sana. Mereka sudah pun menduduki 20% daripada Georgia. Jadi saya tak pasti sejauh mana kemungkinan itu akan berlaku. Baiklah, anda kata negara-negara Eropah perlu menunjukkan mesej yang lebih tegas terhadap Rusia. Apakah bentuk mesej itu? Dan pada tahap ini, adakah ia perlu melibatkan mesej ketenteraan jika rundingan tidak akan berjaya? Baiklah, ada beberapa perkara yang akan berada di senarai teratas saya. Nombor 1, nyatakan sebagai polisi bahawa ia adalah matlamat akhir strategik yang diinginkan oleh Eropah. Bahawa Ukraine dapat mengembalikan semula sempadannya ke sempadan yang dipersetujui secara antarabangsa pada tahun 1991, iaitu wilayah berdaulat Ukraine. Jadikan itu sebagai polisi dan kemudian Anda boleh, atau jadikan itu sebagai strategi dan kemudian Anda boleh merangkak polisi yang akan membantu Ukraine mencapainya. Nombor 2, hentikan membenarkan kapal-kapal armada bayangan Rusia yang haram ini membawa minyak yang dikenakan sekatan keluar melalui Laut Baltik. Hentikan itu. Minyak itulah yang dihantar ke China dan India, Turki, dan beberapa negara lain. Dan itulah yang membiayai perang Rusia terhadap Ukraine. Kebanyakannya melalui Laut Baltik. Sebahagiannya juga melalui Laut Hitam. Itu adalah sesuatu yang akan memberi kesan serta-merta terhadap keupayaan Rusia untuk meneruskan perang. Baiklah, Lieutenant Jeneral Bersara Ben Hodges. Terima kasih kerana bersama kami di I24 News English untuk membincangkan isu ini. Terima kasih atas keistimewaan ini. Presiden Rusia Vladimir Putin berada di Astana hari ini untuk berbincang dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Dengan jet-jet malah melukis bendera Rusia di langit semasa upacara sambutan. Tetapi tajuk utama yang lebih besar ialah tenaga. Rusia dan Kazakhstan telah menandatangani perjanjian untuk membina loji kuasa nuklear pertama Kazakhstan berhampiran Tasik Balkhash. Kazakhstan sudah pun merupakan pengeluar uranium terbesar di dunia, tetapi telah membahaskan tenaga nuklear selama beberapa dekad, terutamanya memandangkan sejarah pahitnya dengan ujian nuklear Soviet. Walaupun projek ini dijangka menelan kos sekitar $15 bilion, dengan Rusia dilaporkan membiayai kira-kira 85% melalui kredit ekspor, Kazakhstan kini berkata ia mahu kapasiti nuklear sebanyak 2.4 gigawatt menjelang tahun 2035.